A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Okey kelas, insya-Allah hari ini kita akan sentuh lagi tajuk 2 iaitu Ar-Rahman ataupun sifat daripada asma Allah yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, jadinya insya-Allah dan tajuk ni pun sebenarnya kita dah sentuh, betul tak? Dan kita buat ulang kaji semulalah. Okey. Okey, tajuk 2 Ar-Rahman. Okey, kita tengok satu persatu. Kita pergi dulu kepada firman Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Maksudnya dialah Allah. Okey, Allah tu adalah Tuhan kita, Allah Taala, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dekat sini adalah kalimah syahadah, yang mana kita dalam Al-Quran ni Allah bagi tahu kepada baginda Nabi SAW untuk sampaikan kepada kita, kepada umat baginda, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebab pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah dulu kan banyak patung berhala, betul tak? Bukan setakat zaman Rasulullah, zaman Nabi Ibrahim AS, kan, zaman Nabi Musa, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Okey, umat pada ketika itu menyembah berhala, tidak semualah. Jadinya yang ini pun ayat Al-Quran ni salah satu daripada mukjizat baginda Nabi. Jadi bila Allah menurunkan ayat Al-Quran ni kepada wahyu, kita panggil wahyu, kepada baginda Nabi SAW, lalu Nabi pun sampaikan kepada para sahabat, dan sampailah ayat Al-Quran ni kepada kita. Nak beritahu bahawasanya tidak ada Tuhan dekat atas muka bumi ni selain Allah. Maknanya Allah sahaja Tuhan. Tidak patung yang dianggap sebagai Tuhan tu bukanlah Tuhan. Apa saja yang dianggap sebagai Tuhan bukanlah Tuhan, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Okey? Dan agama yang diredai itu pun cuma satu, iaitu agama Islam. Okey? Yang mengetahui perkara ghaib. Ghaib tu apa? Benda yang kita tak boleh nak nampak dengan panca indera kita. Sebagai contoh, dosa. Awak nampak tak dosa bentuk dia macam mana? Tak nampak, betul tak? Tapi awak tahu dan awak percaya apa perkara yang boleh menyebabkan sesuatu tu jadi dosa. Sebagai contoh, pinjam barang, ambil barang kawan, itu dah dikira dosa. Ambil, ataupun kita na'udzubillah lah, anak-anak murid ustazah semua baik-baik dan soleh-soleh. Jadi contohkan istilah dia mencuri, kan, mencuri. Jadinya itu dikira berdosa sebab ambil hak ataupun orang punya barang dia ambil. Itu. Lepas tu apa lagi? Derhaka dekat mak ayah. Kita dah belajar hadis Nabi kan, larangan menderhakai ibu, betul tak? Larangan menderhakai ibu, jangan sekali-kali kamu, kan, Nabi kata macam tu. Lepas tu ada banyak lagi perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada dosa. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itu antara perkara ghaib. Apa lagi? Pahala, malaikat. Kita kalau dalam duduk diam-diam pun, kan, kita duduk diam-diam, kita tak berani nak buat benda yang Allah larang, sebab kita tahu ada malaikat yang mencatat, dan kita percaya bahawasanya Allah itu maha melihat, kan. Jadi yang ghaib tu maksudnya benda yang kita tak boleh nak tengok. Syurga, neraka, kan, semua tu adalah benda yang kita tak boleh nak tengok. Benda tu kita akan tengok. Perkara ghaib ni kita akan tengok bila mana kita dah mati, kemudian kita dibangkitkan di mahsyar, dan pada ketika itulah barulah kita nampak pahala ni bentuk dia macam mana, kan. Sedih, kita kalau kita sedih dekat dunia ni kita akan menangis, tapi kita tak tahu bentuk sedih tu macam mana, muka dia macam mana, muka dia menangis ke apa, kita tak tahu, kan. Kalau tengok dekat emoticon ataupun emoji, kan, emoji tu dia tunjuk kalau sedih tu muka menangis lah, sebit lah, kan, bibir yang sebit tu, kan. Itu. Jadi itulah perkara ghaib yang kita tak boleh nak nampak dengan panca indera kita. Dan yang nyata, yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, Allah mengetahui perkara ghaib dan Allah mengetahui perkara yang nyata. Perkara yang manusia tak boleh nampak dengan panca indera, okay? Allah tahu. Allah tahu segala-galanya. Mustahil untuk Allah tidak tahu. Sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan. Dosa tu Allah yang ciptakan.
Pahala tu Allah yang ciptakan. Syurga neraka Allah yang ciptakan. Para malaikat Allah ciptakan. Langit dan bumi semua Allah ciptakan. Tidak ada yang tinggal dekat atas muka bumi ni ataupun alam ni tanpa pengetahuan Allah. Awak bayangkan, ni Ustazah dah sebutkan mula-mula kelas kita dalam dalam surah Ar-Rahman kan. Dalam surah Ar-Rahman mula-mula sekali kan kita Allah okey, berkenaan daun tu, Ustazah sentuh berkenaan daun kan. Berkenaan daun tu, awak bayangkan macam mana daun tu kalau kita cuma boleh nampak daun yang gugur di depan mata kita. Tetapi Allah tahu daun yang gugur dekat Beaufort ada berapa ribu, ada berapa ratus ribu. Lepas tu dekat Bongawan ada berapa. Lepas tu dekat Kuala Lumpur ada berapa. Semua Allah tahu tanpa sedikit pun cacat Allah mesti tahu. Cacing yang duduk dekat bawah tanah tu pun Allah tahu ada berapa. Okey? Itu. Dialah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Ini sifat Allah. Allah tu Maha Pemurah dan Allah tu Maha Penyayang. Okey. Tengok ni. Yang warna pink ni adalah dialog. Dialog di antara Ikhwan dengan Khalif. Ini Ikhwan lah. Sebelah kanan ni Ikhwan. Contoh kan. Ini pula Khalif. Assalamualaikum Khalif. Okey, dalam dialog ni Ustazah takkan baca semualah. Okey, kita tengok dekat sini. Dia kata, tengok ni. Dia beritahu kat sini maksud Ar-Rahman. Ini apa Ar-Rahman tu? Kita duk sebut daripada tadi Ar-Rahman tu apa? Okey, maksud Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah. Pemurah macam mana tu? Pemurah macam mana tu Sarah? Okey, Allah pemurah kepada semua makhluk, sama ada yang beriman ataupun kafir. Okey, semua makhluk ni manusia. Haiwan pun makhluk Allah. Apa sahaja yang ada dekat muka bumi ni adalah makhluk Allah. Okey, sebab Allah yang ciptakan. Dan kalau dari segi manusianya pun tengok, Allah tu Maha Pemurah kepada semua orang beriman. Orang beriman sudah pastilah sebab mereka dekat dengan Allah kan. Mereka dekat dengan Allah, mereka percaya dengan Allah, mereka yakin dengan Allah, berzikir setiap hari, doa setiap hari, sembahyang setiap hari, buat amalan kebaikan setiap hari. Itu adalah orang-orang yang beriman kan. Dan ataupun orang kafir, orang yang tidak memeluk agama Islam, tapi Allah bagi rezeki juga dekat diorang. Orang kafir ni Allah bagi juga rezeki dekat diorang sebab Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman, iaitu Allah Maha Pemurah. Pemurahnya Allah tanpa berkira-kira. Okey, kalaulah Allah tu berkira-kira, Allah mesti sayang dekat orang yang beriman je, sebab orang beriman je yang percaya Allah tu cuma satu. Betul atau tidak? Kalau orang India kan, orang Cina, dia orang tak percaya yang Allah tu adalah Tuhan. Dia orang percaya yang patung yang diorang sembah tu adalah Tuhan diorang. Padahal patung tu kalau kita hancurkan, tengok ni kisah pada zaman Nabi Ismail AS kan, yang mana patung tu dihancurkan. Lepas tu Nabi Ismail kata, kalau kamu kata patung tu adalah Tuhan kamu, mintalah patung tu sambungkan balik tubuh badan dia tanpa kamu yang membantu dia. Sebab kalau manusia bantu patung tu, maknanya patung tu tak kuat lah. Betul tak? Sebab kalau kan patung tu diorang kata Tuhan, Nabi Ismail kata patung tu kan Tuhan, jadi Tuhan mestilah kuat, mestilah berkuasa, mestilah boleh sambungkan badan dia sendiri. Macam itulah, lebih kurang lah Nabi Ismail kata macam tu. Lepas tu orang kafir Quraisy pada ketika tu kan semua macam tercengang. Apa? Betul ke ni? Kenapa dia cakap macam ni? Macam tu. Semua pakat bingung. Pakat tertanya-tanya. Ataupun ada yang juga dari kalangan mereka ada yang marah, ada yang tertanya-tanya. Sampai ada juga yang memasuki Islam. Itu. Dan tengok rezeki. Kalau dari segi rezeki pun Allah bagi dekat orang kafir, kan? Allah bagi dekat orang kafir. Tengok orang yang bukan beragama Islam. Mereka ada kereta, mereka ada makanan, mereka ada pelajaran, mereka boleh pergi sekolah, lepas tu dapat sijil jadi cikgu pula, lepas tu jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjaya. Itu semuanya sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah. Kan kelas. Jadi kalau Allah tu berkira-kira, Allah tak bagi dekat orang kafir, Allah bagi dekat orang yang dekat dengan Allah je. Allah bagi dekat orang Islam saja. Tetapi tengok betapa hebatnya Allah. Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman, Maha Pemurahnya Allah. Allah bagi semua
semua tanpa berkira-kira. Itu sifat Ar-Rahman Allah. Okey, kalau manusia ni lain pula. Siapa yang baik dengan dia je dia baik, betul tak? Tapi Allah, walaupun orang kafir tu kata Allah tu tak wujud apa semua tu kan, yang agama Islam ni tak betul apa semua kan, ramai orang cakap macam tu, Hana. Jadi kan bila diorang kata macam tu, Allah tak ada pula nak sekat rezeki diorang. Allah tak ada pula nak matikan terus diorang, tak ada. Sebab Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Kalau kita ni, kalau manusia ni mungkin dia dah cucuk-cucuk guna pisau, betul tak? Kalau dalam cerita kan macam tu kan, kalau dia marah, dia sakit hati kan, dia pergi ambil pisau, dia pergi cucuk orang tu kan, na'udzubillah min zalik. Jadi Allah tu tak macam tu, sebab Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, maha pemurahnya Allah, subhanallah kan. Okey, itu dalam dialog ni dia sentuh berkenaan maksud Ar-Rahman. Okey, dia kata apa lagi? Ni lagi. Lepas tu abang dia tu pandainya adik menjelaskan. Dia kata macam tu. Lepas tu ikhwan kata ada lagi abang. Abang tu Khalif lah. Menyebut kalimah Ar-Rahman dapat menghindari sifat lupa dan lalai. Manusia ni kan dia lupa kan. Aduh, lupa dah nak bawa botol air pergi sekolah, nanti dahaga macam mana? Semua pakat lupa. Itu sifat manusia kan. Tetapi Allah tidak. Jadi bila kita selalu zikir dengan Ar-Rahman, Allahur Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Zikir je nama Ar-Rahman, Ar-Rahman. 99 nama Allah yang kita hafal tu kan. Setiap daripada nama-nama dia tu ada manfaat-manfaat dia. Besar. Okay? Jadinya ada satu Tok Guru Ustazah, nama dia Tuan Guru Ustaz Azmi Ahmad. Dia merupakan pensyarah lah dekat tempat Ustazah belajar dulu. Jadi kan dia memang ada yang mengatakan bahawa Tuan Guru Ustaz Azmi Ahmad ni adalah seorang wali Allah. Orang wali ni apa? Nanti Ustazah akan ceritakan insya-Allah. Mungkin pada sesi yang kita bertemu lah bulan 3 ni insya-Allah. Ingatkan Ustazah ya. Okey. Jadinya Ustaz Azmi Ahmad ni kan dia mengajar berakidah. Ni macam ni lah, macam yang awak belajar sekarang ni. Dan dia mengamalkan apa yang dia ajar. Subhanallah. Tak semua yang mampu ya mengamalkan apa yang dia ajar kan. Jadi satu hari tu kan, time dia nak turun tangga tu kan, dia nak pergi mengajar ni, nak pergi mengajar dekat pondok, nak pergi mengajar orang, mengaji, beritahu orang yang Allah ni begini-begini, Allah ni maha, Allah hebat, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nak ajarlah kan dekat orang-orang tua dekat pondok tu. Jadi waktu dia nak turun tangga tu, tiba-tiba kan Ustazah katakan dia pening. Tiba-tiba dia punya pandangan tu jadi gelap, hampir dia nak tumbang. Lepas tu dia teringat dengan pesan guru dia. Guru dia kata, kalau kamu tidak sihat ataupun dalam keadaan macam mana sekalipun, tubuh kamu tu rasa tak senang ke, macam tak sihat lah kan, zikir ya barik, ya barik, ya barik, ya barik, ya barik. Barik ni adalah nama Allah, asma Allah. Jadi kan bila dia zikir sampailah sebutan zikir dia tu kan sampai mempengaruhi kesihatan dia. Pandangan dia yang tadi gelap tadi tu kan terus jadi cerah perlahan, terbuka jadi cerah, dan dia macam terus sihat, macam tak sakit apa dah. Lepas tu dia turun tangga tu jalan macam biasa. Pergi naik kereta, pergi mengajar orang mengaji. Subhanallah. Jadi setiap daripada nama-nama Asmaul Husna tu kan ada kelebihan dan manfaat dia besar, sangat besar ya. Subhanallah. Jadi Ustazah dulu pun waktu Ustazah diploma kan, Ustazah dalam subjek akidah juga yang macam kita belajar ni kan, Ustazah ada tasmi' ataupun Ustazah kena dengarkan bacaan Asmaul Husna Ustazah dekat guru Ustazah. Tengok Ustazah yang tua-tua pun kena buat, apatah lagi awak kan. Maknanya daripada kecil-kecil ni kita kena tahu dah. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Kita dah kena tahu apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar. Semua tu kita kena tahu apa maksud dia perlahan-lahan. InsyaAllah lama-lama nanti awak akan ingat insyaAllah. Jadi antara kelebihan Ar-Rahman ni Ar-Rahman kan, Ar-Rahman, apa kelebihan dia kalau kita sentiasa lafaz ataupun kita sentiasa zikir nama Ar-Rahman ni? Ni ikhwan kata dapat menghindari sifat lupa dan lalai. Kan
kan. Ini adalah kata-kata daripada amalan orang-orang alim. Orang alim ni adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Lepas tu Khalif pula kata, ada lagi tu Khalif. Silap. Ada lagi tu ikhwan. Orang yang sering menyebut kalimah Ar-Rahman, insya-Allah ingatannya lebih baik, murah hati dan bersifat dengan sifat berkasih sayang. Ingatan dia lebih baik. Dia tak mudah lupa. Kan, dia tak mudah lupa. Murah hati, baik dengan orang. Lepas tu sifat berkasih sayang. Dia sentiasa kasih dengan orang, kan? Bukan setakat dengan orang, dengan haiwan, kan? Dengan tumbuh-tumbuhan. Dia bersifat dengan sifat Ar-Rahman juga. Bukanlah Ar-Rahman macam Allah tu.